Perkembangan golongan Mu'tazilah, perkembangan golongan Qadariyah, perkembangan golongan Jabariyah, sampailah kepada golongan Sabaiyah, sampailah kepada golongan yang menuhankan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang akhirnya Sayyidina Ali telah membakar sebahagian daripada mereka hidup-hidup, dan sebagainya yang telah kita bahaskan sebelum ini. Maka dikatakan di sini tambahan pula, mereka yang pintar dan mahir dalam strategi peperangan melihat manusia tidak mudah terpikat dengan ungkapan untuk kepentingan umum, sebagaimana mereka mudah untuk menerima ungkapan mempertahankan agama. Ini kita katakan mereka gunakan nilai keagamaan dengan cara yang salah. Mereka sanggup menghunus pedang demi agama dan membangkitkan semangat orang ramai. Untuk tujuan itu, kepakaran intelektual akan diperalat sepenuhnya sehingga mempengaruhi mereka yang tidak takut kepada Allah untuk turut serta. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai mereka, kalau kita diberikan ilmu, diberikan anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalankan anugerah ilmu ini untuk menyatukan umat Islam, untuk menyatukan mereka di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila tidak mendapati hujah dalam agama, mereka akan mereka-reka hadis. Ini seperti mana Syiah, tuan-tuan, ya. Yang mana Syiah ini masyhur dalam kitab Al-Kafi mereka. Mereka selalu melakukan rekaan-rekaan hadis. Rekaan hadis Sayyidina Ali, rekaan hadis tentang nikah mut'ah, ya, rekaan-rekaan hadis yang mereka lakukan ini untuk nafsu mereka. Mereka akan mereka-reka hadis dan cerita yang berunsur keagamaan. Dengan kesemua ini, nampak jelas bahawa perselisihan yang berunsur politik merupakan penyebab utama perselisihan dalam agama, akidah dan puak-puak. Justru kumpulan politik kelihatannya sebagai kumpulan agama yang mempunyai pegangan tersendiri. Mengikut golongan Syiah, jawatan khalifah khusus untuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu serta keturunannya berdasarkan nas. Yang ini kalau tuan-tuan biasa mendengar, ya, pegangan Syiah yang mana mereka ini berpegang dengan Imam 12, ya. Mereka berpegang dengan Imam 12, yang mana Imam 12 ini bagi mereka adalah merupakan pimpinan-pimpinan setelah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dalamnya adalah Ali Ar-Ridhanya, dalamnya adalah Naqi dan sebagainya, nama-nama yang tertentu, Muhammad Hasan Al-Askari dan sebagainya. Yang mana antara daripada mereka juga mengatakan Muhammad Hasan Al-Askari itu adalah Imam Mahdi. Itu dia, yang telah hilang sampailah ke hari ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi pengaku-pengaku Imam Mahdi ni kita kata bukan pada hari ini sahaja, malahan daripada zaman dahulu lagi telah muncul golongan yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka dalam menyikapi hal ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ya, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, Imam Mahdi sendiri dia tidak akan mengakui dirinya Imam Mahdi. Itu kena ingat, ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahawasanya Allah akan memperelokkan ahwal keadaannya hanya dalam satu malam, dalam keadaan dia sendiri tak tahu dia Imam Mahdi. Hanya satu malam sahaja Allah akan memperelokkan ahwalnya, dan dia akan dipaksa oleh para ahlullah, alim ulama untuk dibai'ah. Ya, dia dipaksa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Itu panjanglah cerita dia, kita nak cerita, ya. Baik. Sementara golongan Umayyah berpendapat bahawa kepimpinan Muawiyah dan anak-anaknya adalah thabit dengan kesepakatan ahli yang membuat keputusan di kalangan umat Islam. Ini ahli syura. Khawarij pula golongan yang tidak bersetuju dengan kedua-duanya. Dia tak bersetuju dengan Sayyidina Ali dan dia tak bersetuju dengan Sayyidina Muawiyah. Golongan yang tidak bersetuju dengan kedua-duanya mempunyai pegangan dan ajarannya sendiri. Begitu juga golongan Murji'ah yang berkecuali mempunyai perbezaan pendapat serta pandangan yang lain pula. Ya, golongan Murji'ah ni tuan-tuan, dia macam-macam, ya.
kita kata di dalam perkembangan kefahaman, ya, golongan Murji'ah ni pun salah satu daripada kita kata golongan yang lahir setelah berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Yang mana golongan Murji'ah ini mereka katakan bahawasanya iman ini hanya sekadar tasdik, iaitu membenarkan. Amal, dia kata amal ni tak ada apa-apa pun, tak ada kaitan apa pun, dia kata. Tak perlu amal, tak apa. Tu. Ini golongan mereka. Dia kata amal ni dia tak masuk di dalam hakikat iman. Ini golongan Murji'ah. Dan mereka juga mengatakan golongan Murji'ah ini antara fahaman dia lagi, dia kata apa? Iman ni takkan bertambah, takkan berkurang. Tu dia. Ya. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam iman para malaikat. Ya, tak bertambah, tak berkurang. Dia jadi macam tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia kata pelaku maksiat ni buatlah maksiat banyak mana pun, dia kata takkan diazab kalau dia ada iman, dia kata. Maknanya takkan langsung masuk neraka, takkan langsung menghadapi pengadilan Allah Ta'ala sebab ada iman. Ini golongan Murji'ah. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita kata, ya, kita akan diadili bagaimana sekalipun kita ini akan diadili. Ya, apa sahaja maksiat yang kita lakukan, kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibalas atas kejahatan yang kita lakukan. Ya, tetapi bagi orang yang beriman, kita di akhir sekali akan masuk juga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah taala. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini hal yang demikian membawa kepada perselisihan politik yang bertopengkan agama. Pertembungan ini mencetuskan perselisihan dalam mentarifkan iman, kufur, dosa besar, dosa kecil, serta hukum melakukan dosa besar dan seumpamanya. Perselisihan ini merebak hingga melibatkan beberapa perkara cabang dalam agama dan melahirkan puak-puak yang berbeza pendapat tentang masalah asas dan cabang-cabang agama. Ini dikuatkan ataupun diambil ayat ini daripada kitab Duhal Islam karangan Profesor Ahmad Amin. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita kata antara faktor, ya, terjadinya ataupun tercetusnya perpecahan di kalangan umat Islam, iaitu faktor politik. Dan kemudian diletakkan oleh musannif pengarang kitab, iaitu faktor luaran. Faktor luaran, kemasukan beramai-ramai penganut pelbagai agama dalam agama Islam. Kebanyakan mereka yang memeluk agama Islam selepas Makkah berjaya ditawan ialah penganut Yahudi, Kristian, Manawiyah. Ya, Manawiyah ni tuan-tuan, satu agama baru pimpinan, ya, Ma'ani bin Ma'asi. Ya, dia adalah seorang Majusi. Okey, Manawiyah, agama Manawiyah. Sekarang ni tak ada lah agama ni, agama Manawiyah. Kemudian antara yang masuk ke dalam agama Islam setelah Mekah berjaya ditawan, agama Zaradashtiyah. Ya, agama Zaradashtiyah ini pun satu puak daripada agama Majusi. Kemudian apa lagi? Brahman. Brahman ni kita tahulah, ya, iaitu penganut agama Hindu, yang mana mereka ini pemimpin ataupun pemimpin terkemuka mereka siapa? Gandhi antaranya. Tu dia. Kemudian apa lagi? Sabi'ah. Ajaran agama Sabi'ah. Ya, ini apa namanya? Agama penyembah bintang. Ya, agama penyembah bintang. Tu dia. Kemudian Dahri. Dahri ini apa? Dahri ini golongan etis. Dahri ini golongan etis. Golongan etis ni, mereka ini menafikan perkara-perkara yang bersifat keagamaan. Mereka menafikan ketuhanan, mereka menafikan syurga neraka. Ini golongan ni. Mereka menafikan kiamat dan sebagainya. Ini golongan etis.
Ya. Dan golongan ni masih ada sehingga ke hari ini. Baik. Dalam bahasa Arab dipanggil dahri dan lain-lain. Sejak kecil mereka menganut agama masing-masing sehingga dewasa. Antara yang memeluk agama Islam di kalangan mereka ialah para pendeta agama tersebut. Apabila jiwa mereka telah selesa dan mantap menghayati Islam, mereka mula memikirkan ajaran dan persoalan agama mereka yang terdahulu, yang akhirnya terserap sebagai agama Islam, sebagai ajaran Islam. Maknanya mereka masukkan unsur-unsur agama mereka. Mereka masukkan unsur-unsur agama mereka ke dalam ajaran Islam. Oleh itu, terdapat banyak kekeliruan dalam buku-buku perbandingan agama, comparative religion, yang mengutarakan pendapat-pendapat yang jauh menyimpang daripada Islam. Sebagai contoh, pendapat Ahmad bin Haid dalam masalah penjemaan roh, iaitu at-tanasuh, menyamai fahaman Brahman. Yang mana fahaman Brahman ni tuan-tuan, mereka mengatakan Tuhan ni adalah jelmaan roh. Itu fahaman mereka. Dia masuk ke dalam ajaran Islam. Itu dia. Mereka-mereka yang datang daripada ajaran Brahman ni, maka mereka ini bila menganut Islam, mereka masuk ke dalam agama Islam, maka mereka telah buat pula satu kefahaman yang baru, antaranya Tuhan adalah jelmaan roh. Begitu juga pandangannya terhadap Nabi Isa alaihissalam menyerupai pendapat orang Kristian, iaitu mereka kata bahawasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Begitu. Ya, dan lain-lain, son of God. Itu dia. Ya, dan mereka ada ajaran Trinity di dalam Kristian. Yang mana Nabi Isa ini mereka kata sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Kemudian kesungguhan berdakwah untuk Islam serta menolak dakwaan para penentangnya. Golongan Islam yang awal khasnya Mu'tazilah menjadikan tujuan penting mereka adalah untuk berdakwah kepada Islam serta menolak dakwaan para penentang. Sebab itu kita kata Mu'tazilah ni mereka banyak terpengaruh dengan falsafah, yang akhir sekali mereka ini telah tersalah di dalam memahaminya. Usaha ini akan lebih mudah setelah meninjau pendapat dan hujah-hujah mereka. Hal yang demikian memerlukan pengetahuan yang menyeluruh tentang pendapat dan hujah-hujah golongan asing. Justru negara-negara Islam menjadi medan lambakan pelbagai pendapat dan agama. Sampai ke hari ini tuan-tuan boleh tengok. Serta perbahasan mengenainya. Sudah pasti bahawa setiap perbahasan memerlukan kajian dan tumpuan pemikiran, menimbulkan permasalahan yang memerlukan penelitian, dan setiap golongan terpaksa akur kepada hujah-hujah pihak lawan yang betul pada pandangan mereka. Sesetengah agama, khasnya agama Yahudi dan Kristian, menggunakan falsafah Yunani sebagai senjata untuk berhujah. Ini ada dalam buku Jewish and Christian Philosophy. Ya, Jewish and Christian Philosophy antaranya menerangkan tentang apa dia? Yahudi dan juga Nasrani, mereka ini terikut kepada falsafah-falsafah mereka, falsafah-falsafah mereka yang akhir sekali mereka menolak dan mereka mengubah kitab-kitab mereka. Itu dia. Ya, ini sejarah kesan falsafah kepada kedua-duanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan orang Yahudi apabila mereka ini terkesan dengan falsafah, maka mereka telah mengubah kitab-kitab mereka, antaranya kitab Old Testament. Ya, antaranya kitab Old Testament mereka itu mereka telah ubah kepada bentuk-bentuk nilai falsafah mereka. Maka sehinggalah mereka ini terkeliru dengan konsep kenabian, yang akhir sekali mereka ini apa dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah, golongan Nasrani ini, ya, mereka memahami Tuhan itu dengan bentuk kefahaman mereka. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli falsafah Yahudi ini banyaklah. Itu kalau kita belajar tentang lebih lagi tentang falsafah, antaranya Philon, antaranya lagi ramai lagi lah, ahli-ahli falsafah mereka, yang mana falsafah-falsafah mereka itu telah meresap ke dalam kefahaman kita, sehinggalah masuknya fahaman atheism, masuknya fahaman pluralism, masuknya fahaman liberalism dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hal ini menyebabkan golongan Mu'tazilah menggunakan pendekatan yang sama sebagaimana yang digunakan oleh lawan mereka. Pergeseran golongan Mu'tazilah dan golongan yang seumpamanya dengan agama-agama yang lain telah melahirkan pendapat yang berbagai-bagai di kalangan umat Islam. Hal ini telah menjadi punca kepada perkembangan pesat ilmu kalam. Itu ilmu yang biasa kita dengar pada hari ini, ilmu kalam. Ataupun yang lebih simpelnya kita kata ilmu sifat 20. Ya, ilmu sifat 20. Nak kata ilmu sifat 20 tu adalah ilmu kalam, itu pun ada perbahasan khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan ilmu sifat 20 sebagai ilmu kalam ni pun ramai juga, antaranya Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, di dalam kitabnya mengatakan bahawasanya bila sebut ilmu kalam ni tuan-tuan, ilmu yang berkaitan dengan aqliyah, kaedah akal. Ilmu yang berkaitan dengan kaedah akal yang disadur dengan Quran dan Sunnah, yang mana kaedah ini menurut kepada beberapa teori-teori falsafah untuk apa? Untuk melawan golongan-golongan yang terkeluar daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kita perbahasan sifat 20 ni tak pergi jauh lah. Cuma kita kata sifat 20 yang biasa kita belajar di masjid itu lebih kepada kita nak bawa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya, kalau dibahaskan ia melebihi daripada apa yang kita belajar pada hari ini lagi sebenarnya. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebenarnya gunanya ilmu sifat 20 tu boleh kita gunakan sebagai hujah melawan dengan mereka yang tidak berpegang kepada agama sebenarnya. Cuma bagi kita, biasanya tuan-tuan guru kita kalau mengajar di masjid, maka dia akan mengajar cukup sekadar melepaskan fardu ain kita. Cukup kita tahu Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah dan sebagainya. Selesai di situ. Ya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan lagi di sini keperluan ulama mutakallimin untuk mengkaji falsafah. Ulama mutakallimin ni siapa? Ulama usuluddin. Ulama yang kita katakan mereka ini berkait dengan ilmu tauhid, lebih kurang begitu. Ya. Sebab yang ketiga ini berpunca daripada sebab yang kedua, iaitu sebab keperluan ulama mutakallimin ni untuk mengkaji falsafah ni. Jadi ulama mutakallimin perlu kepada falsafah untuk berhadapan dengan lawan mereka yang hanya dapat ditundukkan dengan menggunakan kaedah hujah yang sama. Hal ini menyebabkan golongan Mu'tazilah terpaksa membaca falsafah Yunani dan menggunakan ilmu logik Yunani itu. Ya, sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Ya, terpaksa menghadapi golongan etis yang mana mereka ini menafikan hari kebangkitan. Ya, mereka mengatakan alam ini tercipta dengan sendirinya dan sebagainya. Dan banyak lagi lah kita kata, ya, ajaran-ajaran mereka. Sebagaimana kalau kita tengok dalam ajaran Karl Marx, iaitu ajaran materialism yang dia bawa contohnya. Yang mana dia mengatakan bahawasanya ya, manusia ini mencipta Tuhan dalam diri mereka. Bukanlah Tuhan yang mencipta kita, tapi kitalah yang cipta Tuhan dalam diri kita. Itu dia. Ya, ini ajaran ni tuan-tuan sebenarnya ya telah tersebar bukan sahaja di negara lain, malah di negara kita sendiri. Kerana ada banyak jemaah-jemaah, golongan-golongan jemaah etis yang bertapak di negara kita. Itu dia. Antaranya apa? Atheist Republic Council Group, yang mana mereka punya tempat di mana? Di Kuala Lumpur. Mereka ada lebih kurang 1,800 ahli. Ya. Ini saya baru beritahu satu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ada lebih kurang 5. Lebih kurang 5 hingga 6 jemaah mereka, pertubuhan mereka yang ada di kalangan pertubuhan mereka, ahlinya sudah mencapai 5,000 orang. Ini golongan yang tak percaya kepada Tuhan, yang mana golongan ini dianggotai oleh anak-anak muda Islam Melayu yang telah murtad. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, perlunya kepada ilmu untuk kita ini mendepani mereka, melakukan dialog dengan mereka. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka kita katakan cabaran akidah itu bukan setakat dahulu sahaja, malah pada hari ini cabaran dia makin bertambah. Ya, cabarannya makin bertambah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan lagi di sini contohnya An-Nadham dan Abu Huzail Al-Allaf adalah antara pemimpin golongan Mu'tazilah yang telah membaca karya-karya Aristotle. Aristotle ni ahli biologi, falsafah. Di samping mengkritiknya, maknanya An-Nazam dan Abu Huzail Al-Allaf ini, mereka ini membaca karya-karya Aristotle atau Aristo ini untuk apa? Untuk mengkritik falsafah yang dibawa oleh golongan ini. Maknanya mereka kaji dulu falsafah mereka, falsafah golongan sana, dan dia kaji itu untuk apa? Untuk mengkritik ya fahaman yang dibawa oleh mereka. Begitu juga terdapat ramai golongan Mu'tazilah bercakap tentang persoalan at-tafrah. Ini panjanglah tuan-tuan ya. At-tawalud. At-tawalud ni macam mana kita nak kata? Teori at-tawalud ni maknanya alam ini ada dengan tasalsul. Macam mana nak cakap? Illah dan ma'lul. Itu tak apalah, itu kita skipkanlah ya. Baik. Kemudian Al-Jauhar. Al-Jauhar dia bercerita tentang Al-Jauhar, Al-Arad, Al-Jauharul Fard, iaitu berkaitan dengan atom. Ya, berkaitan dengan apa? Teori atom, teori metafizik dan sebagainya. Sehingga mereka bawa persoalan tuan-tuan, yang mana mereka kata kalaulah kita ini adalah satu fizikal, satu jisim, maka yang mencipta kita pun mesti berjisim, mesti ada fizikalnya, mesti ada tangannya, mesti ada kakinya, mesti macam makhluk juga. Itu dia. Itu dia bawa kepada teori itu tu. Dia bawa kepada pemikiran begitu. Suatu falsafah ni adalah kita katakan sebagai cara berfikir menggunakan akal. Ya, kalaulah dia bawa kepada kebaikan, maka insya-Allah baik. Tapi kalaulah bawa kepada keburukan, maka yang lahirnya adalah mereka yang telah terkeluar daripada agama Islam itu sendiri. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan tersebut benar-benar merupakan persoalan dalam falsafah Yunani dan seumpamanya yang termasuk dalam perbahasan ulama mutakallimin. Ya. Jadi itu kita kata berkaitan dengan persoalan-persoalan atheism dan sebagainya. Maka lawan kepada atheism ini yang tak percaya kepada Tuhan adalah theism, iaitu yang percaya kepada Tuhan. Maka kesemua faktor dalaman dan luaran yang dibincangkan ini telah menjadi sebab lahirnya ilmu kalam sebagai satu disiplin ilmu yang tersendiri. Pada penghujung perbahasan ini perlu dijelaskan kaedah yang diambil oleh ulama Islam dalam usaha mereka menyekat arus yang melanda dan kecenderungan yang pelbagai ini, iaitu membangkitkan kecenderungan fitrah semula jadi manusia. Di samping itu menghapuskan segala halangan yang menyekat mereka daripada merasai dan tunduk kepada fitrah tersebut. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya apa tuan-tuan, kita bangkitkan ya daripada ilmu falsafah ini. Para ulama kita mengkaji yang akhirnya ya diguna pakai ilmu ini untuk membangkitkan satu kecenderungan fitrah semula jadi manusia, ya, yang mana fitrah kita ini kita memerlukan kepada Tuhan. Kalau kita lihat kepada fitrah kita ini, kita perlukan kepada ya Tuhan yang menjadikan kita berhajat kepada sesuatu yang berkuasa, begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua bagi apa? Bagi menolak ataupun mengikis fahaman-fahaman falsafah yang dibawa, yang mana akan menyerap ke dalam pemikiran masyarakat, sehinggalah masyarakat itu terkesan dengan fahaman sekularisme, ya, fahaman atheism dan sebagainya. Umpama kita kata fahaman sekularisme. Fahaman sekularisme ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia satu ideologi ataupun satu ajaran yang mana mereka ini diajarkan untuk membina kehidupan duniawi semata-mata, sehingga mereka ini melupakan unsur-unsur agama dan akhirat, begitu. Dan perkara ini kita kata telah berkembang banyak pada hari ini, ya, telah berkembang banyak pada hari ini.
Sehinggalah ajaran umum sekularisme ini dia membawa kepada menolak keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajaran ini. Dan kita kata mereka ini juga menjauhkan agama daripada panduan hidup. Mereka juga menjauhkan pentadbiran daripada agama. Dan mereka ini beriman kepada apa dia? Golongan sekularisme ni, mereka beriman kepada perkara yang hanya dapat dikesan dengan panca indera sahaja. Maknanya kalau kita kata pada dia, kamu beriman tak dengan hari akhirat? Dia kata, saya tak beriman, saya tak nampak. Itu golongan-golongan yang mana mereka ini terpengaruh dengan fahaman ideologi sekularisme agama. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama kita belajar falsafah ini untuk membangkitkan kembali kecenderungan fitrah manusia supaya mereka ini kembali kepada agama, kerana agama itu merupakan fitrah manusia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dikatakan di sini, ya, para ulama kita ni usaha untuk sekat arus-arus fahaman-fahaman ini untuk apa? Menentukan batas pertimbangan akal dan logik yang sesuai dan yang diterima oleh akal manusia seluruhnya. Penilaian seumpama ini selaras dengan tuntutan Al-Quran untuk berdepan dengan golongan yang mengingkarinya. Bahkan boleh dikatakan Al-Quran telah mengajar cara-cara berhujah menggunakan akal dan logik menurut kaedahnya untuk melemahkan lawan. Ya, ini kita kata Al-Quran yang mengajar self-evident truth. Ya, maknanya kita kata Al-Quran ini mengajar untuk kita memahami wujudnya Tuhan. Al-Quran ini mengajar untuk kita memahami tentang keseragaman alam ini, dan juga peraturan sebab musabab dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita katakan bahawasanya Al-Quran ini merupakan panduan. Kemudian diajar oleh para ulama kaedah memahami Al-Quran untuk kita ini menjadikan ia sebagai benteng daripada ajaran-ajaran yang terkeluar daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah, daripada meresapi ke dalam pemikiran kita. Kemudian yang ketiga, kaedah falsafah dan mutakallimin Islam. Para ulama Islam dalam perbahasan mereka telah pakai kaedah ahli falsafah. Ya, antaranya dalam era kita kata kehidupan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, yang kalau kita baca kitabnya iaitu kitab Talafud Al-Falasifah. Imam Ghazali antara ulama Islam yang mana kita kata merupakan hujjatul Islam, yang kita katakan banyak melakukan ataupun mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan falsafah Islam, dan juga dalam kitabnya yang lain antaranya Al-Munqidh Minad Dhalal dan sebagainya, yang mana Imam Ghazali pakai kaedah yang selari dengan falsafah Islam. Dan banyak lagi para ulama kita, antaranya Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi, antaranya Al-Imam Nasiruddin At-Tusi dan sebagainya, yang akhirnya kita alhamdulillah pada hari ini kita ada satu silibus, yang mana silibus ini kita boleh gunakan untuk berdepan dengan golongan-golongan yang terkeluar daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ke nak buka soalan ke macam mana ke? Ya. Tak ada ke kan? Apa nama, saya nak cerita ni pun tinggi juga ni. Jadi tak apalah. Jadi saya minta maaf kurang terkasar bahasa, terkurang dan sebagainya. Jadi kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.